Okey, selamat sejahtera. Kita akan belajar sains komputer tingkatan 4. Dalam sains komputer tingkatan 4, kita ada 3 bab, iaitu bab pertama, pengaturcaraan, bab kedua, pengkalan data, dan bab 3, interaksi manusia dengan komputer. Okey, kita akan mulakan dengan topik pertama ataupun bab pertama, pengaturcaraan, iaitu 1.0. Di dalam pengaturcaraan ini, kita ada 7 subtopik. Subtopik yang pertama ialah strategi penyelesaian masalah, 1.2 algoritma, 1.3 pemboleh ubah, pemalar dan jenis data, 1.4 struktur kawalan, 1.5 amalan terbaik pengaturcaraan, 1.6 struktur data dan modular dan 1.7 pembangunan aplikasi. Okey, kita mulakan dengan topik pertama iaitu 1.1 strategi penyelesaian masalah. Okey. Okey, strategi penyelesaian masalah ya. Masalah secara umumnya bermaksud keraguan, situasi yang tidak diingini atau cabaran dan peluang yang dihadapi dalam kehidupan. Ya, kita ada keraguan. Keraguan itu ada orang sebut sebagai inquiry. Ya, jadi kita akan cuba selesaikan masalah itu. Kemudian yang kedua, kemahiran membuat keputusan amat diperlukan. Kenapa kita perlu ada kemahiran membuat keputusan? Supaya kita tidak melakukan pembaziran dan membuang masa. Ya. Okey, seterusnya kalau kita ada masalah, kita perlu ada penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ini adalah merupakan tunjang utama sains komputer, di mana pengatur cara perlu memahami cara menyelesaikan masalah dan menterjemahkannya menjadi algoritma. Jadi algoritma ni adalah maksud algoritma ini ialah langkah penyelesaian langkah demi langkah ya. Dia ada dua jenis iaitu pseudocode dan carta alir. Selepas pengatur cara membuat pseudocode ataupun carta alir, pengatur cara perlu menulis sinteks yang spesifik. Daripada pseudocode atau carta alir ini, pengatur cara akan memilih atau cara apa, bahasa apa yang dia nak guna. Contohnya kalau SK dulu kamu pernah belajar Python kan, ya, dia nak pilih Python boleh, SQL boleh, ya, dia nak pilih Java pun boleh, ya, dan banyak lagi, ya, C++, C, ya. Itu ialah sinteks yang spesifik. Sinteks ialah peraturan yang diperlukan oleh komputer untuk melaksanakan arahan. Okey, seterusnya 1.1.1 menerangkan keperluan penyelesaian masalah berstrategi. Tadi kita tengok ada masalah, semua orang ada masalah. Kemudian daripada masalah itu kita perlu penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah itu pula perlu berstrategi. Mengapa kita perlukan penyelesaian masalah secara berstrategi? Ialah yang pertamanya meningkatkan kemahiran berfikir. Okey. Yang keduanya ialah membantu perkembangan sesuatu konsep. Ya. Yang ketiganya mewujudkan komunikasi dua hala, dan yang keempatnya ialah menggalakkan pembelajaran kendiri. Okey, dalam kepentingan strategi penyelesaian masalah ini, tentu kamu pernah mendengar tentang pemikiran komputer. Macam mana nak hijau? Sekejap. Computational. Okey. Pemikiran yang pertamanya sudah tentu kamu pernah dengar tentang leraian. Okey. Leraian ini ialah memecahkan masalah kepada bahagian yang lebih kecil dan terkawal. Cikgu rasa kamu lebih mahir lagi kerana pemikiran computational ini diterangkan secara mendalam semasa kamu tingkatan 3.
Kemudian yang keduanya ialah pengecaman corak. Pengecaman corak ini ialah untuk mencari persamaan ataupun similarities, ya, antara masalah dan dalam masalah, ya. Kemudian yang ketiganya pula ialah peniskalan. Peniskalan ini ialah mencari sesuatu yang spesifik. Apa yang spesifik tentang sesuatu? Contohnya basikal. Apa yang spesifik? Ya, contohnya roda dia mestilah sama besar. Contoh. Okey. Yang keempatnya ialah algoritma. Ini tadi cikgu dah bagi tahu tadi, dia ada dua, pseudo code dan satu lagi ialah carta alir. Ya, algoritma ini ialah penyelesaian langkah demi langkah. Tak boleh skip langkah. Langkah demi langkah. Contohnya masak air. Langkah pertama, ambil cerek. Langkah kedua, masukkan air. Langkah ketiga, buka api. Langkah keempat, letak. Dia begitu. Dia mesti secara spesifik. Okey. Bila kita ada strategi, kita ada masalah. Lepas tu masalah perlu ada penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah pula perlukan strategi. Ya, strategi penyelesaian masalah. Okey. Dan yang keempatnya pula perkara yang perlu kita kaji 1.1.2 ialah ciri-ciri penyelesaian masalah berkesan. Apa perkara yang perlu kita ambil kira supaya penyelesaian masalah kita ini berkesan, tidak membazir, tidak merugikan. Okey. Ciri pertama ialah kos. Ciri yang kedua ialah masa. Ciri yang ketiga ialah sumber. Okey, kos pula. Dia sebut kos, semua orang membayangkan duit. Tapi sebenarnya bukan hanya berupa wang saja, tapi masa, tenaga dan perbelanjaan. Okey. Persoalan yang selalu dibincangkan oleh jawatan kuasa yang melaksanakan projek. Ya, kalau ada projek, mereka akan tanya 3 perkara. Perkara pertama, berapa kos projek? 1 juta, 3 juta. Kemudian yang kedua, apakah kos tersebut akan menambah produktiviti? Adakah dengan 1 juta mereka dapat menyelesaikan masalah itu dengan lebih efisien, lebih cepat, ya? Bolehkah kos tersebut menyelesaikan masalah yang dihadapi? Itu yang ketiga. Boleh tak kos yang kita belanjakan sebanyak itu menyelesaikan masalah yang dihadapi? Okey, itu kos. Biasanya kos ini kalau disebut tentang projek normal ini normal lah. Ya, kita rancang satu masa, ya, contohnya 3 bulan, kita selesaikan dengan kos 1 juta. Maka kita selesaikan dalam 3 bulan dengan kos yang 1 juta. Tapi ada juga yang dipanggil sebagai crashing cost. Crashing cost ini, ya, ini ialah kos siap masa tercepat, iaitu usaha yang maksimum untuk menyelesaikan projek dalam masa terpendek. Contohnya kita nak buat 3 bulan, tapi kita cuba selesaikan dalam 2 bulan. Kos siap masa tercepat ataupun crashing cost meningkat apabila tempoh masa projek menurun. Maksudnya ialah makin singkat masa tu makin besar kita punya kos. Ya, sebab kita nak cepat kan. Bila nak cepat, duit yang kita guna kena cepat, kena banyak, ya. Kemudian masa yang kita guna makin pendek. Kemudian tenaga pekerja pun makin ramai sebab kita nak selesaikan cepat, ya. Itulah sebabnya crashing cost itu memakan kos yang lebih besar. Okey. Kemudian masa. Masa merujuk kepada projek disiapkan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Aktiviti pelaksanaan tertunda atau lambat akan meningkatkan kos. Keperluan menyiapkan projek dalam masa tercepat atau terhad juga meningkatkan kos. Ini yang disebut sebagai crashing cost tadi.
Ya, kalau kita nak cepat siap, maka kita kena gunakan kos yang besar. Ya. Okey, seterusnya sumber. Okey, sumber ialah antara contoh sumber ialah stok atau wang, bahan-bahan mentah, ya. Kemudian mungkin staff, ya. Kemudian aset lain lah, contohnya teknologi yang digunakan, contohnya ialah komputer, wifi dan sebagainya. Itu ialah sumber yang boleh digunakan oleh organisasi supaya dapat berfungsi dengan efektif. Kena ada kelengkapan ataupun sumber, ya, untuk berfungsi dengan efektif. Sumber ini diperlukan untuk menjana hasil atau perkhidmatan. Contohnya sumber manusia, kena ada pekerja lah, dan sumber keuangan. Dari mana kita dapatkan duit itu? Kita mesti ada duit, ya, untuk menjalankan projek, sebab kita nak bayar gaji dan sebagainya. Okey, kemudian perancangan sumber merupakan tanggungjawab pihak pengurusan untuk mendapatkan keputusan yang optimum, ya. Pengurusan tu mereka kena rancang betul-betul supaya tidak berlaku pembaziran sumber. Ya, takut nanti kalau tak dirancang, pekerja terlebih lah, pekerja terkurang lah. Ya, stok wang pun mungkin terlebih belanja ataupun terkurang belanja, menyebabkan berlakunya pembaziran daripada segi masa. Ya. Kekurangan sumber akan melambatkan masa. Ini yang cikgu sebut tadi. Melambatkan masa, menyiapkan projek dan meningkatkan kos. Ya, dalam kes ini penjadualan sumber, ya, penjadualan sumber supaya kita kena ada jadual sumber, ya, berapa kita nak keluarkan, berapa pekerja yang kita nak upah dan sebagainya. Ini ialah untuk mengelakkan kelewatan projek. Okey, seterusnya ialah 1.1.3 menggunakan proses penyelesaian. Kita ada proses pertama sampai proses ke-8, ya. Proses pertama, kumpulkan dan analisis data. Proses kedua, tentukan masalah. Proses ketiga, jana idea. Masa ini kita akan hapuskan halangan. Proses keempat, jana penyelesaian. Proses kelima, tentukan tindakan. Proses keenam, laksanakan penyelesaian. Proses ketujuh, buat penilaian. Proses ke-8, buat penambahbaikan. Okey, kita lihat sedikit penerangan tentang setiap proses tersebut, ya. Yang pertama ialah mengumpul dan menganalisis data. Bayangkanlah kita nak bina sebuah sistem, ya, sistem lah. Okey, jadi yang pertama, proses pertama ialah mengumpul dan menganalisis data, di mana kita akan kumpulkan data tentang punca dan skop masalah. Kemudian kita akan kena pasti hal yang berkaitan dengan situasi. Okey, contohlah sains komputer ni ada projek, ya. Projek tahun pertama, iaitu super senior kamu. Mereka buat skop mereka ialah pendaftaran. Ya, pendaftaran pelajar tingkat 6, pendaftaran kokurikulum. Itu ialah skop yang mereka buat. Kemudian tahun keduanya mereka buat berkaitan dengan store-store, bilik-bilik khas di sekolah, ya. Kemudian yang ketiganya ialah tahun ketiga, ya, tahun yang sedang dinilai sekarang ni, mereka buat penempahan. Dan tahun tingkatan 5 2021 ni mereka buat kuis secara online. Itu ialah skop-skopnya, ya. Okey, kemudian yang keduanya menentukan masalah. Dalam proses ini kita akan mengenal pasti masalah utama yang perlu diselesaikan, ya. Kemudian masalah apa lagi selain daripada masalah utama tersebut, ya. Kemudian yang ketiganya menjana idea. Di sini kita akan menyenaraikan beberapa idea yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempatnya ialah menjana penyelesaian. Daripada idea ni tadi, daripada senarai idea ni tadi, ya, kita akan mula membuat perancangan penyelesaian, ya.
Seterusnya menjana tindakan. Menjana tindakan ini, ya, menentukan tindakan ini, ya. Menentukan tindakan ini ialah membuat pilihan terbaik daripada senarai idea yang dibuat. Itu ialah menentukan tindakan. Kemudian yang keenamnya, melaksanakan penyelesaian. Kalau kita bina sistem, melaksanakan penyelesaian ini ialah proses di mana kita mula membuat programming. Melaksanakan penyelesaian menggunakan pelbagai alat dan teknik yang telah dipilih untuk melaksanakan penyelesaian. Seterusnya membuat penilaian. Membuat penilaian, ya, proses ini penilaian dilaksanakan terhadap langkah penyelesaian, terhadap proses melaksanakan penyelesaian. Apabila saya bagi contoh, kita bina sistem tadi kan, apabila sistem yang terbina ini tadi perlu dibuat penilaian, maka klien akan dipanggil untuk menggunakan sistem yang kita bina tadi. Dari situlah mereka akan buat penilaian. Ya, daripada penilaian ini, yang terakhirnya ialah membuat penambahbaikan. Sekiranya ada kekurangan, ya, setiap penyelesaian perlu ditambah baik jika ada kekurangan dan mengikut keperluan. Jadi bila kita dah membuat penilaian tadi, mungkin ada sesuatu yang pengguna tidak berpuas hati ataupun pengguna hendak tambah lagi, maka penambahbaikan akan dibuat, ya. Itu saja untuk hari ini, iaitu kita dah selesaikan 1.1, iaitu penyelesaian, strategi penyelesaian masalah. Sekian, terima kasih.